Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas taufik dan hidayahnya lagi dan lagi pada hari ini kita dapat teruskan program Iqra satu helai satu hari, yang mana insya-Allah pada hari ini kita telah berada pada helaian akhir kepada juzuk yang ke-7. Kita berada pada helaian akhir juzuk yang ke-7, iaitu kita berada di suratul An'am, muka surat 140. Juzuk yang ke-7, surah yang ke-6 iaitu suratul An'am, muka surat 140. Yang mana bermula pada ayat yang ke-95. Muka surat 140 ini sedikit Allah SWT banyak memfokuskan berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana Allah SWT tumbuhkan daripada biji benih yang ditanam, menghasilkan tunas, mengeluarkan tunas, menghasilkan daun kecil dan seterusnya berbuah, berbunga dan berbuah. Sama ada apa sahaja tumbuh-tumbuhan dari segi butir atau bijirin berbentuk padi ataupun gandum, dan juga berbentuk bijian iaitu berbentuk buahan dari segi pokok kurma, anggur dan sebagainya. Jadi dua jenis tumbuhan disebut oleh Allah dalam muka surat ini, dan begitu juga berkenaan dengan buah-buahan yang lain. Jadi secara umumnya kita boleh lihat muka surat ini Allah SWT lebih menceritakan berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana kuasanya Allah dalam menumbuhkan. Jadi sebenarnya yang menumbuhkan, mengeluarkan tunas, yang memelihara, membesar pokok dan sebagainya itu Allah SWT. Kerana dalam segi sudut pandang ataupun psikologi kepada mana-mana penanam ataupun petani, bila mana dia telah selesai tabur biji benih, maka setelah mana tumbuhnya anak-anak pokok, sehinggalah dia memerhatikan, sehinggalah kepada tahap membesar dan berbuahnya pokok, maka dalam diri akan ada satu perasaan takjub, ada satu perasaan bahawanya kepuasan terhadap penanaman yang dia buat. Jadi Allah SWT bagi tahu semua itu aku yang buat. Jadi kita sebagai hamba yang baca Al-Quran, kita kena faham sememangnya kita hanya perantaraan untuk buat kerja-kerja tanah. Kemudian kita tabur benih, kita siram, baja dan sebagainya. Tetapi yang menumbuhkan, yang menghasilkan bunga dan buah itu adalah Allah. Berapa ramai orang telah tanam tapi tak jadi. Berapa ramai orang telah tanam pokok, dan ataupun berapa banyak pokok kita lihat di sekeliling kita, tumbuh besar tapi tak berbuah, berbuah tapi rosak. Kerana semua itu adalah daripada Allah SWT punya pentadbiran. Jadi insya-Allah ujung-ujung muka surat ini kita akan ada sedikit terjemahan yang akan kita baca supaya kita faham dengan lebih baik insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kepada yang baru saja bersama-sama kita, suka untuk saya ulang sekali lagi yang mana hari ini kita akan teruskan program Iqra kita satu helai satu hari pada muka surat 140 bermula ayat 95. Muka surat 140 ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir ataupun bijirin yang berupa padi, gandum dan biji kurma. Maksudnya daripada butir buah kurma boleh lahir atau boleh keluar pokok kurma. Jadi dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Jadi sebagaimana Allah SWT boleh tumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada benih yang mati. Benih tu kan, kalau asal tengok macam yang mati. Tetapi daripada benih yang mati itu Allah keluarkan pokok tumbuhan. Begitu jugalah perumpamaan yang Allah SWT ingin jelaskan bahawa aku boleh hidupkan kembali manusia yang aku telah matikan awalnya. Jadi manusia semua kena faham, dia semua akan mati. Dia akan lalui proses kematian. Seperti mana dalam surah Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada yang bernafas, bernyawa, pasti dan pasti akan merasai maut, kematian. Jadi kalau secara logiknya, orang sudah mati, apa boleh buat? Bagaimana nak hidupkan balik? Bagaimana mungkin ada orang yang pernah mati kemudian dihidupkan balik? Tetapi Allah SWT ingin bagi tahu, Dia Maha Kuasa. Dialah yang menguasai kehidupan dan kematian. Jadi Dia boleh hidupkan sesiapa saja yang Dia kehendaki dan Dia boleh matikan sesiapa saja yang Dia kehendaki. Jadi dalam ayat ini Allah SWT beritahu awalnya tumbuh-tumbuhan yang kamu sendiri boleh lihat asal daripada benih yang mati. Keluarnya tumbuh-tumbuhan, itu pun aku yang hidupkan, aku yang buat. Begitu juga kamu wahai manusia, kamu aku yang matikan, aku yang hidupkan. Awal dulu kamu tidak ada, kemudian dilahirkan, aku yang lahirkan kamu. Aku yang jadikan kamu. Kamu hidup. Kemudian aku matikan kamu. Kemudian aku hidupkan balik. Dan semua itu tidak mustahil bagi aku. Dan aku boleh buat dengan begitu mudah sekali. Allah SWT sebut dalam tempat-tempat lain pun. Dia boleh buat tanpa letih, tanpa penat pun. Mudah bagi Allah untuk menghidupkan dan mematikan. Kita teruskan dengan ayat 96. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Sedikit perhatian kita lihat kepada ayat 99 ini pada kalimah qinwanun. Kalimah qinwanun. Kalimah ini jika kita lihat ada di sana nun mati bertemu dengan waw. Nun mati bertemu dengan waw. Yang mana kita faham secara umumnya nun mati bertemu waw hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Yang mana kita perlu memasukkan nun yang mati itu ke dalam waw, dalam masa yang sama kita kena dengung. Akan tetapi, dalam Al-Quran, kalimah ini salah satu daripada kalimah yang diberi pengecualian, ataupun terkecuali daripada hukum umum itu. Kalimah qinwan ini salah satu daripada kalimah yang mana tidak berlaku padanya idgham ma'al gunnah, tetapi yang berlaku hanyalah izhar. Qinwanun. Bacaannya adalah qinwanun. Tanpa ada idgham dan tanpa ada dengung. Kerana kalimah ini hukumnya adalah izhar mutlak. Kita sambung pada ayat 100. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Bila kita lihat terjemahan pada ayat ini, yang itu dan mereka, iaitu orang-orang musyrik, menjadikan jin sekutu-sekutu Allah. Orang musyrikin, musyrikin Mekah lah terutamanya, kerana ayat Al-Quran ini awalnya sasarannya pada mereka. Jadi orang dan mereka itu orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah. Jadi salah satu item ataupun elemen yang selalu manusia mensyirikkan Allah adalah jin. Jadi kita jangan rasa pelik. Sebenarnya banyak juga manusia syirik pada Allah melalui perantaraan jin. Dan ada ayat Al-Quran, satu tempat Allah sebut mereka menyembah jin. Wa ya'budunal jin. Mereka, iaitu orang yang mensyirikkan Allah ini, sebenarnya bukan setakat mereka sekutukan, tapi mereka sebenarnya menyembah jin. Wa ya'budunal jin. Satu kalimah Allah Ta'ala telah guna ada dalam satu tempat dalam Al-Quran. Jadi, padahal Allah yang menciptakan jin-jin itu. Jadi bagaimana mungkin wahai orang musyrikin, kamu nak sekutukan aku dengan jin, sedangkan jin itu pun aku yang ciptakan. Mana mungkin, mana layak bagi mereka untuk kamu sekutukan, kamu jadikan dia sebagai salah satu sumber penyembahan, tempat menyembah dan sebagainya. Sedangkan
dialah iaitu Allah lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak lelaki dan anak perempuan. Jadi di kalangan musyrikin Mekah, mereka ada satu kefahaman, satu ideologi yang mana mereka mengatakan bahawa Allah mempunyai anak lelaki dan juga anak perempuan. Tanpa ada dasar pengetahuan, maksudnya tanpa ada bukti dalil yang cukup kuat untuk mereka sandarkan kerana dalam penyataan mereka, iaitu Allah ada anak lelaki dan juga anak perempuan. Di sini ada nota kaki yang menulis, iaitu mereka, iaitu orang-orang musyrikin Mekah mengatakan bahawa Allah mempunyai anak. Kalimah ini ataupun penyataan ini ataupun kefahaman ini juga pernah berlaku ataupun memang ada pada orang Yahudi. Seperti mana orang Yahudi mengatakan Uzair putera Allah. Uzair, iaitu Nabi Uzair, anak lelaki Allah. Dalam surah Taubah, Allah ada sebut, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ibn Allah. Telah berkata orang Yahudi, iaitu Uzair, anak Allah. Jadi lafaz ini sebenarnya telah diucapkan oleh orang Yahudi, yang mana Allah rakamkan lafaz itu dalam surah Taubah. Jadi kepercayaan ataupun kefahaman ini wujud dalam musyrikin Mekah juga, tetapi mereka tidak mengatakan Uzair. Mereka mengatakan sebaliknya, iaitu orang elemen lain. Yang mana dan orang musyrikin mengatakan malaikat pula adalah anak perempuan Allah. Jadi di kalangan musyrikin Mekah, mereka mengatakan malaikat-malaikat ini ialah anak perempuan Allah, di mana Allah telah sebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Jadi perkataan mereka ini ataupun apa yang mereka katakan ini kerana kebodohan, kejahilan mereka. Jadi perkara ini berlaku. Dan jika sekiranya perkara ini ada dulunya, dan tidak mustahil perkara tersebut ataupun kefahaman ini masih lagi ada sehinggalah kiamat. Sebagaimana kita telah baca beberapa ayat sebelum ini, kalau kita perhatikan, Allah SWT telah mulakan 3 ayat bermula daripada ayat 98, 97, 98 dan 99 dengan lafaz wahuwallazi. Walaupun pada awal muka surat ini Allah gunakan lafaz innallah, sesungguhnya Allah, nama dia sendiri. Kemudian lepas pada itu Allah kata wahuwa, dan dialah Allah yang telah jadikan bintang-bintang sebagai petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kemudian dialah Allah juga yang telah menciptakan kamu, menjadikan kamu daripada jasad yang satu, iaitu Adam AS. Dan dialah juga Allah yang telah menurunkan hujan, dan daripada hujan itu ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada pelbagai jenis. Jadi lafaz dialah Allah itu lafaz tauhid dalam ayat ini, nak bagi tahu Allah tidak bersekutu dalam perbuatan-perbuatan ini. Tidak ada kuasa yang boleh buat seperti apa yang Allah SWT buat, dan takkan ada pun sampai bila-bila, kerana perkara-perkara yang Allah SWT sebut ini mutlak tertakluk kepada kuasanya Allah SWT. Kita teruskan lagi dengan ayat 101. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bikulli shay'in alim. Kita teruskan lagi dengan muka surat seterusnya 141 bermula ayat 102, insya-Allah. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار
وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Dalam ayat 106 ini Allah SWT ada sebut, ikutlah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu wahai Muhammad. Satu penyataan yang cukup jelas kepada kita bahawasanya apa sahaja perbuatan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah daripada sumber wahyu, bukan rekaan semata-mata. Jadi dalam masa yang sama bila kita baca ayat ini, kita faham bahawa apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya adalah daripada suruhan wahyu. Jadi sebab itulah sangat penting untuk kita mempelajari ataupun mengetahui kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kehidupan, berpagi-paginya Nabi, berpetang-petangnya Nabi, bermalam-malamnya Nabi, berkeluarganya Nabi, bersahabatnya Nabi. Semua situasi, semua bentuk kehidupan, apa dua segi pun, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya perbuatan, perkataan, dia punya takrir dia, diam dia, semua itu sebenarnya adalah sebagai petunjuk kepada kita. Jadi sangat penting untuk kita mempelajari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu perkara yang sia-sia. Dan sememangnya kita patut mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih dekat. Apatah lagi, masya-Allah, sekarang kita berada di bulan Rabiul Awwal, bulan yang dikatakan bulan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan konteks ayat ini supaya kita sentiasa mengambil berat halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat kita melaungkan slogan yang kita cinta Nabi. Kerana slogan sahaja tidak memadai. Apa yang penting adalah bagaimana kehidupan kita, perbuatan kita, akhlaknya kita, seperti mananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mananya perbuatannya Nabi, seperti mananya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita dengan bacaan yang kita baca pada ayat ini sebenarnya memberi satu motivasi untuk kita lebih mendekati, ambil cakna siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sirah kehidupan dia, bagaimana keadaan-keadaan yang Nabi lalui, bagaimana Nabi menghadapi situasi bersama sahabatnya, keluarganya, isterinya, anak-anak dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk kita ambil berat siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lebih kenal dengan lebih baik, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, ikutlah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu wahai Muhammad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa yang telah diwahyukan. Bukan dia pergi belajar dengan siapa-siapa, dia reka dengan mana-mana orang dan sebagainya. Dan tidak ada Tuhan selain dia. Jadi statement tauhid di sini menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada ilah selain daripada dia. Dialah satu-satunya ilah. Dan berpalinglah daripada orang musyrik. Berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Jangan terkesan dengan mereka. Jangan terikut dengan kehendak mereka. Terus berpegang pada wahyu. Walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha.
وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي ورسولا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sekian dahulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.